وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan tiada bersifat mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam, tiada bersifat dengan sifat manusia yang mengurangkan qadar. Situ deh, betul deh. Tu kalau kita ambil ni dia tulis tiada yang mengurangkan pada. Tu salah, kalau kita tulis pada tu salah. Yang naknya qadar, qaf da ro, martabak. Mana qadar ni mana martabak. Yang mengurangkan qadar yakni martabak, mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam. Baik. Jadi kita sambung lagi akidah harus pada hak para nabi. Ya juzu fi haqqil anbiya alaihimus salatu wassalam. Kalau yang harus pada hak para nabi, yaitu wuqu'ul a'radil bashariyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Itu harus di atas para nabi. Ya juzu fi haqqil anbiya, harus pada hak para nabi. Wuqu'ul a'radil bashariyati, oleh berlaku segala sifat-sifat yang baru kedatangan. Al-a'rad, mana baru-baru kedatangan. Kenapa ulama sebut al-a'rad, tidak menyebutkan as-sifat? Ini kerana nak menolak kau orang panggil pahaman yang mengatakan para nabi itu boleh bersifat dengan sifat ketuhanan. Maka para nabi itu manusia. Maka sifat-sifat yang mengena di atas tubuh badan para nabi itu ialah a'rad, arad. Bukan orang panggil sifat ketuhanan, tidak. Tu kerana tu disebut al-a'rad. Itulah kitab Jawi tu dia terjemah sifat lah. Tapi kalau dalam ibarat Arab, kita buka lah kitab apa, Matan Sanusi ke, Kharidatul Bahiyah ke, Umul Barahin, Umul Barahin, Matan Sanusi, Umul Barahin lah. Ataupun Jauharatut Tauhid. Sebut kita Arab mana sekalipun, kalau orang panggil masuk dalam bab nak menceritakan tentang akidah harus pada hak para nabi ni, mereka akan buat ibarat dengan al-a'rad, segala sifat-sifat yang baru kedatangan. Kenapa tu?
Kerana nak menolak ke orang panggil pahaman yang mengatakan para nabi boleh bersifat dengan sifat ketuhanan. Kalau sebab tu hak lepas dia kata maka tiada bersifat mereka itu dengan sifat ketuhanan. Itu sebab tu sebut al-a'rad al-bashariyatu. Wuqu'ul a'radil bashariyati, sifat-sifat yang baru kedatangan, sifat-sifat hak baru kedatangan hak bangsa apa? Kemanusiaan. Ini supaya menolak ke orang panggil pahaman yang mengatakan para nabi, para rasul tu boleh bersifat dengan sifat kemalaikatan. Malaikat pun makhluk juga. Malaikat pun al-a'radul malaikah, tapi para nabi tidak bersifat dengan al-a'radul malaikah. Para nabi itu bersifat dengan al-a'radul bashariyah. Sifat-sifat yang baru kedatangan yang dibahasa pada kemanusiaan. Tetapi sifat-sifat yang baru kedatangan yang dibangsa pada kemanusiaan bukan kepada malaikat itu la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, yang tidak membawa kepada kurang pada martabat mereka itu, qadar mereka itu yang maha tinggi. Maka kerana itu hari ini dia kata dan tiada bersifat mereka itu rusul alaihimus salatu wassalam dengan sifat manusia. A'radul bashariyah juga. Tapi a'radul bashariyah hak lagu mana? Yang mengurang tu sifat bagi sifat manusia. Yang mengurangkan qadar, martabat, pangkat mereka itu para rusul alaihimus salatu wassalam yang maha tinggi. Mana misal dulu? Tengok. Seperti ni nak misal bagi a'radul bashariyah yang apa? Tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Sifat kemanusiaan yang bangsa membawa kepada kurang martabat mereka itu rusul. Jadi para nabi tak bersifat dengan sifat ni dah. Seperti segala perkara yang mencedera tu tinggal. Seperti segala perkara yang mencederakan muru'ah. Muru'ah ni maksud apa? Maruah lah kalau kita. Kemukaan atau kemaluan. Tapi kemaluan tu takut tukar dengan kemaluan duk celah kakang tu pula ni. Tu mana muruah ni malu lah, kemaluan kata ni, atau kemukaan. Ada dia tulis angka 1 tu dah. Tu buat tengok luar dia kata qauluhu qaulul musannifi, bermula perkataannya perkataan musannif muruah. Apa maksud muru'ah? Ertinya, erti muru'ah kemukaan. Tu tengok, dia terjemah. Kemukaan. Atau kemanusiaan. Kemanusiaan. Kemanusiaan tu kurang lagi lah. Kerana al-bashariyah tu lah orang panggil kemanusiaan kan. Kalau kemukaan tu lebih tepat. Kemukaan, muru'ah, maruah, muru'ah. Kalau kita orang Melayu sebut maruah. Kamu telah mencari maruahku. Itu ni. Iaitu muru'ah atau kemukaan. Gapo dia? Kemuliaan seseorang dan kesempurnaannya seseorang. Dan beberapa adab yang ada sekalian itu pada dirinya, pada diri seorang, yang membawa oleh memeliharanya seseorang akan adab. Akan beberapa adab. Tu. Kepada apa? Kepada baik segala perangainya dan elok segala adatnya. Itu. Tu contoh. Macam kita orang ustaz ni, orang tok guru ni. Dia muruah dia tak sama dengan orang-orang tidak tok guru, tidak tok ustaz ni. Contoh orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lopak lubik lalu. Ada apa yang orang awam? Pakar pun seluar jing, aja t-shirt ya semaya. Ataupun sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ambil handphone tu tak balas WhatsApp dah kalau orang awam tu tak ada apa sekali lah kita tengok. Tak mencari lah muru'ah dia tu. Kemukaan dia tu tak cari.
Tapi kalau ustaz serba besar paku, janggut panjang pas posa, jubah labuh pula pakai tukak, wah sebeh atas tekuk. Nah, sugi tu sisik 12 telinga nak kata ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ambil empung. Oh, cucuk. Okey tengok mana? Oh, bolok ustaz ni. Apa benda ni? Pas maya tu tak empung selalu. Nah, tak ada berzikir wirid doa dulu. Ustaz apa? Tu muru'ah tu. Tu muru'ah tu. Jadi muru'ah ni tak sama. Martabat orang ni, orang tu, dia ada kelas dia. Nah, itu muru'ah. Itulah gitu. Dan terjemuh hamba ni pengarah lah, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain. Dan terjemuh hamba akan muru'ah dengan kemukaan. Itu betul. Hamba terjemuh muru'ah tu dengan kemukaan. Betul. Lagi nyata, jelas. Kerana apa? Betul, lagi pula nyata. Takut orang iktirak kata apa, muru'ah kemukaan. Apa tak sebut muwajahah ke apa dia ni? Muka ke muka. Dia nak menyata wajah betul, orang panggil dia tu terjemuh muru'ah dengan terjemuh kemukaan. Terjemuh tu balik bahasa lah tu maknanya. Kerana sepiknya bahasa Melayu kita nak terjemuh daripada Arab ke Melayu ni, terpaksalah dia menyata kata orang iktirak. Dan terjemuh yakni balik bahasa naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra, pindah bahasa daripada Arab kepada Melayu oleh hamba akan perkataan muru'ah dalam bahasa Arab. Dengan bahasa Melayunya apa translate? Kemukaan itu ialah betul, lagi nyata, jelas. Kena dah tu makna. Lagi pula jelas. Kerana apa jelas? Betul. Kerana kemukaan pada bahasa Melayu itu, dalam bahasa Melayu orang sebut kemukaan. Kemukaan dalam bahasa Melayu fatani lah ni. Mungkin kita duk cari dalam bahasa pustaka kita pula ni berat dak ni. Tak jumpa lah dalam bahasa pustaka kita ni. Kemukaan pada bahasa Melayu fatani itu. Melayu tani Melayu fatani. Bukan Melayu kita dak lah. Macam kita terjemuh, pendengar, pelihat, perkata, tu tak ada dalam bahasa Melayu kita itu. Betul tak? Adanya apa? Perkataan, pendengaran, penglihatan. Nah, tu. Tak ada. Pekuasa, tak ada. Tu terjemuh Melayu tani tu. Tapi kita pun boleh ambil lah. Kenapa? Sesuai dengan murak Arab kehendak kita, boleh ambil terjemuh kat kita, tak ada hak. Tapi bahasa Melayu kita hak standard dari bahasa pustaka tak ada bercakap lah gitu. Nah, cari belak kamu dari bahasa pustaka tak ada lah. Kudrat artinya pekuasa. Perkuasaan pun tak ada dak ni. Penentuan pun tak ada. Nah, penentuan ada. Nah, penentuan ada penentuan. Tu. Kerana apa? Kerana kemukaan pada bahasa Melayu fatani itu ialah kinayah. Kinayah mana? Sindiran. Kinayah. Sindiran daripada keadaan seorang mempunyai nafsu yang dipujikan. Nah, macam kita ustaz mari seorang masjid, mak semaya sunat 2 rakaat, semaya tu semaya ni wasabah. Kalau duduk rumah ke mana? Nanti ni. Ada maya itu mo, nah. Wasabah duduk mana? Nah. Abang hari sejid dekat, sudahlah warak lah ya. Nah, tu kena. Dia kena kalau ikut fiqh gitulah, kalau ikut tasawuf tu tak ikhlas lah. Kalau ikut fiqh begitu, kenapa? Kerana orang yang ada orang panggil apa? Jenis panutan orang ramai, dia tak boleh buat tunjuk lebih kurang daripada orang. Dia tak boleh buat tunjuk lebih kurang. Mana ustaz tak main sunat? Saya di rumah tak main sunat. Ustaz tak main sunat. Kita main sunat ke ustaz tu Rudi tak main. Tak main habis pada kampung. Apa tok guru dak ni? Kata tok guru tak boleh. Walau di rumah dia malah baik main yang sunat. Nah, malah baik di rumah. Nah, tok guru tak baik mana lah ni. Dak ni. Tok guru hak tak mau molek, tok guru kena main lah sunat di rumah pun. Biarlah duduk tak ada hak. Nah. Tu biar usaha diri dia tu ikhlas juga. Tapi kita kata dia ni malah di rumah tak semaya sunat. Bila mari sejid dia kena semaya sunat. Disayu dia, ditekan atas dia lebih daripada orang ramai. Sebab dia panutan orang. Orang kata tengok tok guru maya. Kita kena maya juga. Tok guru tak semaya sunat. Tak ni. Nah, kalau tok guru lepas maya lopak, anak murid apa kira dah lopak. Nah ni. Tu.
Ikut tok guru, ikut tok guru. Tu tengok. Tu. Kinayah daripada keadaan seorang tu mempunyai nafsu yang dipujikan. Tu kita sendiri orang tok guru ni kalau lagi, tak rasa tak kena ni lah. Nah, tu nafsu tu. Tak rasa tak kena. Nak main sunat nah. Rasa tak kena berik ni. Nak kena baca panjang sikit macam tu. Tu. Rasa tak kena duk kedai kopi pi atas kepala ni. Hayalah tu. Muraah. Nah, sebab tu kadang-kadang tu nak pergi kedai kopi nak pecah habis piyah sokok ya. Nah, apa? Muruah. Maruah dia, cari maruah dia duk makan nasi khabu penuh pinggan. Kepuk lagi. Tepi jalan makan. Orang jalan 5 keping. Tak. Jalan 5 keping. Dah lagi buat ni makan aku dah. Tapi tu tak apa, bukan kedai kopi. Orang pakai tak lalu. Ni muruah ni orang pakai lalu Nampak tak? Orang pakai miskin lalu. Orang pakai hok tak boleh makan lalu. Tengok fok tok guru piyah atas kepala serba lagi ridak lagi dah tu ni. Makan nasi penuh pinggan. Orang pakai lalu tengok Allah perut lapar kerok bunyi. Hilang berkat. Cari muruah kita. Tapi kalau makan di surah Al-Hakim tutup molek ada ekor tak apa. Beres. Kena pala kambing pula juga. Pasal lendik tok guru. Tak boleh nak akak pun ke. Tu. Biar dia tak apa. Orang tahu dah kita ni bolah gitu ya. Kelola gitu ya. Tu. Jadi muruah tu. Dia tak comel. Kita dengan serban, dengan janggut, dengan jubah gapo makan kedai kopi puak-puak rasa kena tak? Tak kena rasa. Tengok. Habaq tu cap nanti lu cap jubah lu ni. Orang ajak kedai kopi. Nanti lu klik umum tu cap jubah lu. Pakai pagoda tak ada rokok atas kepala doga barulah line. Orang tengok pun tak cengak ke orang awal ramai-ramai dah. Ning awas sebah lagi tukar lagi jubah belah lagi ngapiah. Duk kedai kopi puak makan. Orang tengok pakai miskin tengok hilang berkat. Hilang berkat makanan kita. Tu muruah tu. Tu nafsu yang dipujikan yang membawa akan nafsu tu kepada mengerjakan pekerjaan yang baik. Yalah. Tu jadi dia nak kerja baik. Hak tak adinya malah mai sunat duduk rumah. Mari sejid seorang. Allah. Apa ni tak boleh aku duk goro ke tengok. Tu jalan tu. Muruah tu. Tu tengok. Tabung lalu depan. Kalau kira-kira dia tak jadi ustaz, tak ada Allah duit, tiba-tiba pak tabung lalu. Aku tok guru, sudah. Tengok kira ada duk syarah kau orang suruh sedekah sedap nah. Aku sendiri tak sedekah. Tak boleh puan masuk juga. Biarlah siapa tak apalah. Apa? Orang tengok. Tok guru pun tak sedekah. Kita tak usah sedekah Tu kemukaan. Jadi nafsu seorang tok guru tu tak kira lah siapa dia pun. Pada patut dengan orang tu. Ya muruah ni mengikut label orang. Label raja, cara raja. Label menteri, cara menteri. Label tok guru ulama, cara dia. Tu. Tu yang membawa akan dia kepada mengerjakan pekerjaan yang baik. Tengok. Lagi tiada reda ia seorang itu serta nafsu tadi tu mengerjakan barang yang tiada patut dengan keadaannya manusia. Keadaannya seorang tu dengan manusia tak patut. Jadi dia tak buat. Kalau semaya di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pos kalah tu pagi duduk negak tidur main handphone. Tok guru mari sejid buat gitu boleh? Tu Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu nyengging. Duk main handphone. Orang ramai tengok kan. Teruk ustaz apa bengong gini ni. Aku tidak ustaz apa tak gamuk buat lagu tu. Tu muruah tu. Orang kalau buat lagu tu, kalau tok guru buat lagu tu, tak ada muruah tok guru tu. Tak ada maruah dia bang. Ni. Tak ada kemukaan orang ni. Maka iaitulah apa? Diri nafsu tadi tu.
nafsu yang dipuji tu, mempunyai nafsu yang dipuji tu ain muru'ah, diri muru'ah, yang pada bahasa Arab dipanggil ainul muru'ah, diri kemukaan. Tu dikatakan si anu orang yang bermuka. Orang ni ada maruah jangan cakap lagu ni. Orang ni ada kemukaan ni, orang ada maruah ni. Artinya apa? Artinya mempunyai muruah, yang malu ia orang daripada mengerjakan barang yang tiada patut, tak layak dengan dia. Yolo kau dia mau kata tu kerja gitu. Tak boleh terima kau dah. Tu maruah dia tu. Betul dah. Macam tu. Kan orang itu ada muruah. Dan lobo ia atas mengerjakan barang yang membawa kepada kepujian dirinya. Tengok. Lobo, tomok ia seorang atas mengerjakan barang yang membawa kepada kepujian dirinya. Jalan. Tu. Nah, kalau boleh nak orang kata baik homo. Bagus, baik, akhlak bagus. Tu kan? Tu muruah tu. Nah, dan alhamdulillah ada muruah pada jenis Melayu terlebih banyak daripada setengah-setengah jenis yang lainnya. Jadi dia kata alhamdulillah, kata tu Faridah Syekh Ahmad kata alhamdulillah segala puji tu hak Allah Taala belaka. Kenapa? Kerana ada muruah pada jenis Melayu. Kita bangsa Melayu ni maruah kita Melayu ni terlebih banyak daripada setengah-setengah jenis yang lainnya. Mana? Daripada bangsa-bangsa lain. Bangsa lain je. Kalau dia berjalan depan orang tak ada nak tunduk ke berapa, tak ada dah. Betul tak? Jalan ngah. Akak ada depan. Tu. Kita orang Melayu ni kalau jalan depan orang tua ngah tu, kata dia ni tak ada maruah. Ni tak ada muka, tak ada kemaluan, tak ada muruah panggil. Orang kita nak berjalan depan orang kan, minta izin ni. Pak cik tu lalu, tu bokok kitanya menunduk. Tu muruah tu. Panggil kita adik-beradik nak marah sekali pun panggil molek lagi abelong, abecik, abengoh, kak long. Arab ada itu. Panggil nama tu. Muhammad, Ali, Zahid, tak kira siapa dia. Tu tengok. Tu Hazal. Masuk. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا
La haula wala quwata illa حي على الصلاة La haula wala quwata حي على الفلاح La haula wala quwata حي على الفلاح La haula wala quwata الله أكبر الله أكبر Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمد الشرف والدرجة العالية رفيعه بعث محمد إنك لا تخلف baik. Jadi bangsa Melayu ni bangsa yang terlebih banyak daripada bangsa-bangsa lain, muru'ah. Kata gitu tu dengan dalil. Bukan dengan kata saja dak, dengan dalil. Mana? Memulia oleh mereka itu bangsa Melayu ni akan orang dagang. Orang dagang ni mana orang asing. Orang asing mari tengok kita dak mulia ni. Nah, duk akak, duk baik, duk nah. Tak kira lah daripada mana orang dagang tu, orang asing tu daripada mana marinya. Nah, daripada Arab kau, daripada Cina kau, daripada India kau mana. Boleh kita duduk kursi sekali duduk dalam satu negeri, satu negara. Nah, tu. Siapa orang kata kita pula pendatang pun tak apa, kita berjuruhnya kita, baiknya kita ni. Tu jangan siapa tak tu sudahlah. Tu dengan dalil memulia oleh mereka itu orang Melayu akan orang dagang. Orang dagang mana? Yang baik. Kait lagi orang asing yang baik. Dagang tu makna asing lah. Orang dagang ni maknanya nasi dagang kau. Okey. Orang dagang ni makna orang berdagang. Kalau kita kat orang berdagang ni orang daripada luar mari ke sini berdagang lah panggil. Mana orang asing. Orang asing mana yang baik. Kalau orang asing tak baik lawan siapa mati kita. Nah, orang asing, orang dagang yang baik. Tu yang baik. Kena kait tu. Bukan semua orang dagang itu baik dah. Nah, tapi kalau orang dagang, orang asing yang baik, maka orang Melayu ni kata Allah memulialah dia. Yang datang kepada negeri mereka itu orang Melayu. Istimewa. Makna lebih-lebih lagi Ahlul Hijaz. Lebih-lebih lagi kalau mari daripada Mekah Madinah dekat Allah pakai duk cium habislah bolak balik ada dia ni memulia sungguh. Tu asal tengok orang pakai serban tak ada kira dah kata. Nah, tok syekh lah dia dah. Padahal tok syekh tu tak tiga apa Quran tak ada baca dah kata. Muka pakai dia jubah dengan serban enggak boleh tu ni. Nah, engkau orang Arab Saudi tengok dia joget disco pakai baju jubah, pakai ega, pakai serban gitu. Mari lepas di Malaysia ni gak pakai duk cium habis kata ni. Masya-Allah, Arab syekh ni cium. Allah, kita orang Melayu ni gak Allah. Baik sungguh. Sampai dululah lah ni boleh search internet dah. Yang duk akan cium gitu jangan kata ni. Mari hok jubah serban ke gapo cari siasat dulu bah. Nah, tu siasat dulu. Tengok-tengok. Duduk kelak malam rupa di negeri dia tu. Sudah cium tangan lah. Dan jika tiada dibalas akan mereka itu, dan jika tiada dibalaskan mereka itu orang Melayu ni dengan syukur sekalipun orang tak buat baik kita, orang dagang, orang asing tu tak ada kata balas baik, syukur tu makna balas baik lah.
Tu. Tak balas baik sekalipun, tetaplah orang Melayu ni memuliakan orang dagang yang baik, orang asing yang baik, lebih-lebih lagi Ahlul Hijaz. Dan tiada ada pada mereka itu orang Melayu ni banyak tipu daya. Tak banyak tipu daya. Tu jenis jujur, betul. Tapi tak bolehlah apa sodek gitu dak ni. Betul tu tak boleh apa pembaris, kena betul apa sodek sikitlah. Itu makna gitu ni. Betul apa pembaris hanya kak. Dan tiada pada mereka itu orang Melayu ni banyak tipu daya. Tak ada. Tu kita ke kalau pergi negeri Arab. Contoh kalau pergi Mesir. Orang Arab Mesir ni kalau kita dengar kita duk cakap tu kukah yakni 14 kali tak tahu gapo duk belek kaumuh. Tipu dah lah. Silap-silap IPSC setting tu 50 riyal. Kena tipu bodoh gitu. Kita tempat kita jagalah. Setahu hamba tak ada lah orang nak menipu ni. Tu. Dan tiada ada pada mereka itu orang Melayu menghilangkan air muka dengan meminta. Tu. Ni zaman dulu lah ni. Zaman lah ni tak ada dah lah weh kitanya. Pakat minta habis dah. Kut tepi-tepi jalan ke apa nak. Tu. Rasa-rasa kelip Mesir mula tak ada lagi. Lama-lama duduk Malaysia ni. Jadi poncik Indonesia dah kita lihat ni. Kok traffic light ke apa dia mau duk jual lah, dia mau duk itu. Kadang-kadang tak ada jual ke tisu saja duk hola. Nak duit dia ni. Kau berat jadi. Zaman dulu pun tak ada mereka tu meminta-minta bersalahan setengah daripada jenis, yakni bangsa yang lainnya. Jenis bangsa yang lainnya lain daripada Melayu. Habis. Kita baca cepat sikit ni. Dan kemukaan ini, muru'ah yang kita terjemah, Hak Syekh Ahmad terjemah daripada Arab, muru'ah tu dengan kemukaan ni lain daripada wijahah. Tu tak sama dengan wijahah yang pada bahasa Arab. Kerana makna wijahah itu ialah al-hazzu war-rutbatu. Habuan. Al-hazzu makna habuan, war-rutbatu martabah. Dan iaitu apa? Wijahah tu bukannya kemukaan. Wijahah tu bukan kemukaan yang pada bahasa Melayu. Maka tertolaklah dengan demikian itu oleh i'tiraq, bangkangan. Setengah manusia ni, setengah ulama akan tafsir hamba akan muru'ah dengan kemukaan. Patut Syekh Ahmad Zing ni panjang pun bicara tentang muru'ah ni. Sebabnya ada tok-tok gurunya kritik dia. Kritik terjemahan dia. Maka tertolaklah dengan demikian itu. Demikian itu mana? Demikian itu huraian tadi itu oleh i'tiraq setengah manusia. I'tiraq tu makna kritikan, bangkangan. Setengah manusia mana setengah ulama. Jadi sebenarnya sejak daripada zaman lagi, zaman tutup guru dulu, hatta zaman imam a'immah mazahib, para imam mazhab, ulama salafun salih, sapalah kepada kita ni, sejak daripada dulu lagi alim ulama tu senantiasa ada orang panggil bangkang membangkang, kritik mengkritik. Itu sudah biasa. Karena itulah orang panggil pencambahan ilmu. Oleh orang awamnya yang tak reti, yang kira bakal tu kritik i'tiraq tu balah lah. Apa ni ustaz? Balah ni. Balah. I'tiraq kritik tu bukan balah. Sebagai percambahan ilmu. Biasa tutup guru dulu. Hak ni buat kitab i'tiraq kritik fi raddi ala. Ada ni. Rak orang tu. Rak orang ni. Biasa. Sudah ya rak ni, hak ni pun jawab pula. Fi jawabi ala raddi. Ada ni. Pada menjawab di atas rak orang tu pula atas dia. Dia jawab pula. Itu tutup guru dulu sudah biasa. Berbahas, bermujadalah. Saling kritik mengkritik, saling i'tiraq mengiktiraq. Itu biasa. Ada pun kita orang awam tu sudah masuk siapa? Masuk siapa tu? Sebagai pertambahan ilmu bagi kita. Gitu. Ni dia turut juga. Ikut masuk siapa kat dia. Dia pula jadi tok guru. Ini nyakit kita orang awam ni. Tu biasa sebenarnya. Kritik mengkritik, lawan, i'tiraq, jawab balik, kritik balik, jawab balik. Itu biasa. Tengok Syekh Ahmad. Dia terjemah muru'ah kepada bahasa Melayunya kemukaan. Tutup guru ada kritik. Tak tepat ni.
Dia pun jawab balik. Betul dah. Jelas dah sebab apa? Begini. Tengok. Maka sebab tu kata, maka tertolaklah dengan demikian itu huraian oleh i'tiraf setengah manusia itu tok guru, ulama juga. Setengah ulama, setengah tutuk gurunya i'tiraf akan tafsir hamba akan muru'ah dengan kemukaan. Maka berkata ia tutuk guru tu, setengah manusia tu kata lagu mana? Kemukaan itu terjemah wijahah yang pada bahasa Arab. Jawabnya Syekh Ahmad, wijahah tu al-hazzu wa rutbatu, habuan dan pangkat. Bukan orang panggil kemukaan. Nah, contoh Tuan Haji lah dapat orang panggil apa? Dapat jawatan, habuan, dapat pangkat imam atau pangkat pengurusi masjid ke apa. Itu dia panggil wijahah. Itu dia panggil pangkat. Tak boleh terjemah bahasa Melayu kemukaan. Wijahah, kata wijahah, wajah. Muka, kemukaan. Jadi kalau tahniah kepada Tuan Haji Azlan kerana sudah mendapat kemukaan. Mukaan. Itu bukan kemukaan, saya dapat jawatan. Bukan kemukaan. Jadi wijahah tu kalau terjemah Melayunya ialah jawatan, habuan, pangkat. Nah gitu lah. Cara politik lah. Nah, duk tolong campaign ni. Webi nak wiga apa saya kata ni. Kalau menang Webi kena win ni pakak saya nak. Nah, tu orang panggil wijah, habuan, pangkat. Jawatan kalau bahasa kita lah ni. Mana boleh terjemah kemukaan ni ya? Nah, nyamuk. Webi menang dah. Mana kemukaan saya? Apa dia kemukaan? Nah, wijah, kemukaan. Kemukaan. Mukamu cukup tu nak muka apa lagi? Wijah kemukaan. Tak kena. Wijah tu pangkat, al-hazzu wal rutbatu, habuan dan pangkat. Baru kena. Mana jawatan saya? Mana habuan saya? Tu baru kena. Jadi betul lah Syekh Ahmad kata, aku terjemah muru'ah tu kemukaan. Tu tak betul dia kata kemukaan tu ialah terjemah bahasa Arab wijahah pada bahasa Arab. Tak betul. Kerana wijahah tu ialah jawatan, bukan kemukaan. Tengok. Habis itu. Ada pun kalau gitu kita pun iktiraf pula Syekh Ahmad kata, tadi kata kemukaan tu atau kemanusiaan tu. Kemanusiaan tu al-basyariyah, apa pula mari dengan muru'ah. Ada pun tafsir hamba. Bukan terjemah, tu tafsir. Beza tu deh. Kalau tadi terjemah. Jadi qaulul musannif muru'ah artinya ni balik bahasa kemukaan. Hak tu terjemah. Atau kemanusiaan tu tafsir dia panggil. Makna ma yu'na minal lafzi, apa yang dikehendaki makna daripada lafaz kemukaan, iaitu kemanusiaan. Tengok. Adapun tafsir yakni menafsir oleh hamba oleh Syekh Ahmad akan muru'ah dengan kemanusiaan. Apa? Sebab apa hamba kata kemanusiaan? Kemukaan tu ialah kemanusiaan. Artinya keadaan seseorang itu manusia yang sempurna, maka iaitu terlebih nyata. Sebab tu hamba terjemah hamba tafsir ke kemukaan itu dengan kemanusiaan. Tu. Tengok. Kalau tok guru tu duk main judi. Orang panggil apa? Bukan nasiya dah ni. Tok guru merogoh ke? Nasiya orang panggil. Ke mana nasiya dah ni? Cari habis muru'ah dia. Betul tak? Tengok. Kerana sya'an manusia, sya'an yang mana pekerjaan manusia yang sempurna itu, bahawa bersifat ia manusia dengan segala barang yang tersebut pada makna muru'ah itu. Wallahu a'lam. Jadi nak ayat kata kesempurnaan manusia tu ialah pada menjagakan muru'ah dia. Tu kita. Orang seorang masjid. Makan biar duduk, makan tangan kanan. Minum air, tangan kanan. Baca bismillah dulu. Contoh. Jangan kita orang masjid makan ayam goreng sambil berjalan. Sambil buah yoya. Lepas sudah maya duduk belakang duduk seokok berkepu asap. Tak ada muru'ah. Tak ada muru'ah bang itu. Ni seokok oleh lagi balik rumah. Pung isap sore. Ada muru'ah. Tu muru'ah tu kena jaga tu.
Tu lagu tu. Contoh lah tu. Nah. Tu contoh. Macam orang mengaji sekolah tapik budak-budak tapik. Pakai subel, pakai jubah, balik semai Jumaat, beli air cendol lagi, ais kering lagi, tangan kiri, tangan kanan, puak, bela-bela jalan makan. Tak ada gamuk tengok dia ni. Tu. Budak sekolah tapik ni. Wah, teruk benar makan sambil-sambil berjalan. Berlari pula tu, makan ais krim. Berlari kaki kanan guna. Itu tengok. Tu. Mak tu hamba budak-budak hamba tak bagi pakai serbai pakai jubah apa. So, mak malu kau orang. Tu biar kita kemah betul sungguh tu luar dalam kita kemah nak pakai jubah pakai serbai boleh Dah. Ni tak tahu dia jatuh hilik-hilik, tak tahu orang panggil adab akhlak muruah tak tahu. Tu kena jaga muruah kita. Itu. Jadi kita orang manusia jaga muruah itulah tanda kita tu manusia sempurna. Maka sebab itulah Syekh Ahmad dia tafsir ke kemukaan tu dengan kemanusiaan. Habis. Patut panjang pun. Ada tok guru iktiraf dia jawab dalam ni. Jadi para rasul tu tiada bersifat mereka itu dengan sifat manusia yang mengurangkan qadar martabat mereka itu. Mana misal? Seperti segala perkara yang mencederakan, yang mengkurangkan muruah, kemuliaan, kemukaan mereka. Ada para rasul tak buat kerja yang menyebabkan muruah dia tu cari. Tu dah. Tu. Baik. Dan ketiadaan sejahtera daripada tiap-tiap barang yang meliarkan. Dia tak tak? Dan ketiadaan sejahtera tak selamat. Tak selamat daripada tak selamat. Takluk pada kata tak selamat tu. Ketiadaan sejahtera tak selamat maknanya. Daripada tiap-tiap barang yang meliarkan, yakni tiap-tiap perkara yang meliarkan hati orang kepada dia. Tu Rasul tak akan bersifat gitu. Sebab tu cerita kata Nabi Ayub tu, siapa aku apa? Bini pula lagi. Itu orang panggil Israiliyah. Pembohongan, tipu. Memang Nabi tu sakit sungguh. Nabi Ayub tu diuji dengan sakit. Tapi tidaklah siapa tahap, siapa orang lain pula lagi. Siapa bini pula lagi. Apa hikmat dilantik jadi rasul? Lantik jadi rasul nak capur dengan orang, nak ajak orang mari dekat. Tiba-tibanya kena nyakit siapa orang lagi, bini pula lagi. Itu dia panggil tandanya cerita tu bahu. Atau Nabi Yaqub tu buta nah mata. Tu bahu belaka tu. Bukan buta, selaput mata. Tu tengok. Maka para nabi tak akan bersifat dengan sifat yang tak selamat daripada perkara yang meliarkan hati orang lain tu kepada mereka. Jadi para nabi itu sakit, ada sakit yang tidak mengurangkan, makan yang tidak mengurangkan martabat. Gitu. Sebab tu kalau dalam kitab kata wal maradi, maradi apa? Sakit mana? Wal maradi ay wal maradi ghairil munaffiri. Mana sakit yang tidak melarikan orang daripada diri dia. Mana para nabi itu tidak akan kena sakit yang menyebabkan orang keji, jijik, liar, tak nak orang dekat. Tinggallah nabi ni, berat nabi apa, busuk banga, bau nanoh, danoh. Tak ada. Para nabi itu tak bersifat macam gitu. Tak mengenai atas para nabi itu lagu tu. Tu walaupun di kita harus tak kena itu. Harus. Kita orang manusia biasa boleh kena. Dan tiap-tiap yang mencederakan hikmah dibangkitkan mereka itu rasul. Tu pun tentu tidak. Para nabi tidak bersifat dengan tiap-tiap yang, yakni tiap-tiap sifat, tiap-tiap perkara, tiap-tiap kelakuan yang mencederakan, yang mengkurangkan hikmah. Tu hikmah ana rahasia. Hikmah, rahasia bijaksananya Allah Taala bangkitkan mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tak belaka. Apakah hikmah? Tengok. Apa hikmah Allah Taala dibangkitkan mereka itu Rasul? Iaitu hikmah Allah Taala bangkitkan para nabi, para rasul ni menunaikan segala syarak, hukum syarak Allah Taala. Tu segala syarak ini, segala hukum syarak
Allah Ta'ala. Itu tu hikmah dia. Para nabi itu dapat menunaikan segala hukum syarak Allah Ta'ala. Tiba-tiba nabi ni boleh pula kena di dia perkara atau benda atau sifat atau kelakuan yang menyebabkan dia tak boleh melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Ada. Tidak. Para nabi tidak akan bersifat lagu tu. Tu. Dan menerima ni ataf pada kata menunaikan. Apalagi hikmah dibangkitkan mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam dan menerima. Tu pasal sepepak baru lagu ni, iaitu hikmah Allah Taala bangkitkan Rasul ni pula menerima oleh umat akan hukum syarak daripada mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tu hikmah Allah Ta'ala utuhkan Rasul ni supaya Rasul boleh menunaikan segala hukum syarak dan supaya kita umat ni dapat terima hukum syarak daripada Rasul. Kalau Rasul bersifat dengan kelakuan atau sifat atau perkara yang menyebabkan terluput hikmah ni, tak siapa hukum syarak. Rasul tak boleh tunai hukum syarak. Maka umat ni bagaimana nak tahu hukum syarak? Tak boleh. Tak tahu hukum syarak, tak dapat terima hukum syarak. Maka para rasul tak bersifat lagu tu. Habis. Tengok. Misal seperti ni, misal bagi apa ni? Ni misal bagi mencederakan hikmat dibangkitkan mereka itu rasul. Tengok. Mana misal contoh? Seperti makan pada jalan. Tu. Makan pada jalan. Mana? Makan sedang berjalan. Makan sambil berjalan. Itu mana? Setengah tu kata makan pada jalan ni, makan sambil berjalan. Ada juga tu kata makan pada jalan ni, makan tepi-tepi jalan. Macam duduk kedai kopi yang kita cerita tadi tu. Makan duduk kedai kopi, relax dah. Itu pun meluputkan hikmat juga. Tu. Seperti makan pada jalan. Kalau gitu seperti makan pada jalan ni contoh misal bagi mencederakan muruah tu dulu. Situ. Silap tadi. Bukan orang panggil luputkan hikmat, bukan. Seperti makan pada jalan ni contoh atau misal bagi perkara yang mencederakan muruah. Apa? Makan pada jalan, makan belah berjalan, makan sedap berjalan, makan sambil berjalan, atau makan tepi jalan. Makan kedai. Kenapa makan kedai tu mencari muruah para rasul? Iaitu mengurangkan keberkatan pada rezeki tersebut. Tu kerana tepi jalan ni kita nak kawal lagu mana? Orang lalu. Tak nak kawal. Orang lalu tengok. Orang tu miskin, orang tu fakir, tak makan gapo tengok makanan kita. Nak minta kena hambak kan. Ni kurang berkat rezeki kita. Sebab tu kita makan gapo tu seduk puh lah di Facebook gaponyo. Tu puh di Facebook gapo makan go tu makan go ni. Nak puh kedai makan boleh. Maknanya puh makanan ni gini. Ni makanan atas meja. Wow. Itu dah boleh buat video. Wow, makanan hari ini. Wow. Puh upload. Pak kena ada orang hak miskin kau tengok mana dah tu. Allah sedapnya dia. Hamba ni ingat berdapur tak berasak apa hari dah ni. Kena musim PKP pula hari tu. Nanti nak cari kerja pula payah. Tak ada duit. Anak duk jerit susu tak cukup. Nak duit tak cukup nak beli susu, nak beli pempoh ke apa. Tu tengok. Kurang berkat rezeki kita tu. Itulah ni berjalan ni tak semesti berjalan kedai kopi ke apa dak. Handphone tu boleh jadi jalan juga. Tu. Kita pun banyak duk tengok handphone pada tengok jalan keliling-keliling ni. Tu contoh bagi mencederakan muruah. Dan cedera akal. Cedera akal ni contoh bagi barang atau perkara yang meliarkan hati orang kepada para nabi. Tu cedera akal mana? Gila ada para nabi gila? Tak ada gitu. Tak ada para nabi tu gila, tak ada. Tu ke nabi tu gila dah Mana ada nabi tu gila? Kalau gila, orang jadi nak gila dengan dia. Tak lihat. Tengok orang gila. Bila orang gila kita jadi nak dekat dengan dia tak?
nak dekat dengan dia, nak hampir dengan dia, nak baik dengan tak ada. Orang gila kita lari dulu, kita takut yang lebahnya kata. Lekeh ke orang gila tu kan. Dia pun tak andi berapa tahun dah. Nah, lanjai bogel dengan konek dudang berjalan, rambut keras sebelah. Nah, muka kelari, hitam lega. Gila. Pasal lagu tu kita nak pergi dekat ayah. Tak, enggak cedera akal. Maka para nabi bersifat benda gitu. Tak. Tu misal bagi cedera akal ni, gila kau bodoh kau bengong kau nyanyuk ya belaka lah tu cedera akal belaka tu apa panggil misal bagi barang yang meliarkan hati orang lain itu kepada mereka itu para nabi. Dan kekurangan nasab, kekurangan nasab apa keturunan tak baik tak molek, itu pun melia juga. Tu anak zina ni nabi po itu tak. Contoh memang padahal anak zina tu tak ada bersalah, tapi orang ni orang. Maka para nabi tu tak ada daripada hasil zina. Para nabi tu tak ada terjadi daripada hasil zina. Semua terjadi daripada hasil nikah yang sah. Nikah yang sah. Tidak ada para nabi tu terjadi kejadian itu daripada hasil zina. Maka para nabi ni semuanya daripada ayah tok monyet siapa kau nak tu ada semuanya daripada air mani benih-benih zuriat yang sah. Orang tak boleh nak tahmah nasab para nabi. Tak. Lebih-lebih lagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Dan gompuh ni mana gupuh gapoh. Gompuh. Ini tulis gitu dalam kitab dia tulis apa? Gopuh, gempuh, kempuh, ada gopuh, gopuh gapuh, tu kalu, lorak gaduh. Tak ada para nabi rasul tu bersifat lagu tu. Belorak semua dia ni. Nanti tak ada minum air, tak ada gapuh, tak ada kalu ibu, tak ada gitu. Tak ada al-ajalah. Kalau bahasa Arab kata gompuh gapuh ni al-ajalah. Al-ajalatu minasyaitan wat ta'anni minar rahman. Gopoh-gapoh ni daripada setan, bertenang, itu daripada rahman. Bertenang bukan lembak pesipuk babi tu bukan. Slow dah tu ni. Bukan. Tu beza tu. Tu takut dia mau tukar bertenang dengan lembak, nak betak, batik. Ya ta'anni ni bukan batik. Batik tu bahasa Melayu kita lembak. Tu atau yang Kelantan bahasa Melayu Kelantan panggil betak. Betak dia ni betak tu mana? Slow, lambat. Kalau wak tasbih hamnat dekat, kau sibuk babi ni. Tu. Sibuk babi kan slow kan? Hak tu batik bukan tenang. Kayak kita salah tu, tenang molek. Nak masuk surga tu kat berapa minit boleh masuk. Slow jalan henjo. Dah. Bertenang ni bukannya batik. Bertenang ni ta'anni tu bertenang. Tidak haluk gibuk gelisah. Gapoh-gapoh buat kerja cepat-cepat. Dah. Itu. Para rasul ni ta'anni bertenang. Bukan batik. Ta'anni bertenang. Bukan batik. Lembab. Lembab bukan. Dan takabur. Tak ke? Tak ada para nabi takabur. Tu apa? Rasa diri lebih baik pada orang lain? Tak ada. Atau tak menerima kebenaran? Tak. Bak tu nabi dalam urusan dunia. Dia pergi satu kampung tu tengok. Orang kampung tu cara menanam. Tu pokok wah kema tu dia kapuh benih jatan benih tino. Rasulullah wi pandangnya kata molek rasa wak kahwin gini lah. Pas sahabat dia Rasulullah suruh ni urusan dunia tak tahu dah urusan dunia kau urusan capu bau habis dah ni. Mesti kita nak taat. Tapi Rasulullah makan wah kema ketika tu sedap manis belemak molek. Tu Rasulullah tanya, wah kema pok ni tanah lagu mana? Sahabat situ ayat kata kami tanah sini kapuh lah benih jatan ni tina ya Rasulullah. Rasulullah kata molek rasa kapuh Rasulullah ayat gitu. Pas sahabat dia dengar gitu, tak kapus sungguh. Berapa tahun kemudian mari pula Rasulullah pergi. Mana kena khemah sini tak sedap apa dulu? Tak belum manis apa dulu? Sahabat kata, kami terima arahan Rasulullah. Kata jangan duk kapuh benih tu. Rasulullah kata,
Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Pendapat aku bab urusan dunia ni kalau tak kena dengan cara tolak tak apa. Itu Rasulullah rendah dirinya. Nah, duduk wasyawiruhum fil amr, bermusyawarah dengan kerja berapa musyawarah. Tentera kafir Quraisy nak mari serang Ahzab, tentera Ahzab tu musyawarah le. Nah, hok ni cadangan begini Salman Al-Farisi kata kita gali parit ya Rasulullah. Nah, supaya kita ni tidak rosak bangunan-bangunan, kami diparsi dulu, begitulah caranya. Nah, ada Rasul kata, pandai-pandai dia orang Arab, orang Ajam mari nak show kau orang lagu ni. Tak kira, saya ke Rasulullah. Mari kita keluar beramai-ramai. Kita lawan, tetap lawan. Gitu lah. Tak. Rasulullah terima pendapat tu kat ni. Nah, tu tawaduk Rasulullah. Tu tawaduk, tidak takabur, cengek. Takabur di mana? Tak boleh terima kebenaran, tu takabur. Tu takabur. Orang yang benar sebenar. Tu takabur tu. Nah, orang kata tak betul tu. Nah, hak betulnya gini-gini. Tak kira tu tak Rasulullah tak bersifat gitu. Tak bersifat takabur. Nah, bila dia kata tak betul tu, hurah lagu tu sepatutnya gini kena ayat. Kalau orang tu tawaduk, iya ke? Allah, masya-Allah, hamba tak tahulah. Nah, tak apa hamba baiki. Tu orang tawaduk. Hamba betul balik Tu orang tawaduk. Nah, kalau orang takabur, mana betul dah kawan ni. Tak ada salah, dah kawan betul dah. Dia kata salah tu. Contoh Nah, hak betulnya ar-riwayatul ahad mabniyatun ala zanni ala sabilil ghalib. Periwayatan hadis ahad tu dibinakan di atas zan, kuat sangka pada kebanyakan, bukan semua. Nah, hak intawayat tu ulumul hadis mabniyatun ala zanni aslan. Sama ke tu? Tak sama. Cuba baiki sikit. Kalau orang tawaduk, oh ya tak sama. Tak apa, hamba baiki. Tapi kalau orang tidak tawaduk, sudah tak kira dah. Mung tak faham. Wahabi salah. Nah, tak kira kau ke mana pun wahabi salah. Hamba betul. Nyanyi lagu tu. Nyanyi lagu tu. Tak boleh itu. Bapa tinggi sangat gayak kau tak boleh nak turun bawah. Nah, dah tahu dah naik tinggi sangat, turunlah ke jaga-jaga. Nanti ni tak salah pun. Mana manusia tu la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Tak pernah sunyi daripada salah dan lupa biasa. Rasulullah dalam bab urusan dunia tadi Rasulullah wishu kata kalau moleknya tanah tu tak usah kahwin lah benih tu. Rasulullah gitu. Rupa-rupanya tak sedap wah kemo kalau buat gitu. Hak sedapnya capu. Sahabat kata, kami dengar wah Rasulullah lah. Tak suruh capu. Siapa dia lagi aja. Rasulullah lah panutan kami. Rasulullah kata, janganlah gutulah. Antum a'lamu bi umurid dunyaku. Urusan dunia kamu lebih mengetahui dengan urusan dunia kamu. Nah, tu lagu tu. Tu tawaduknya Rasulullah. Bukan kata makan wah kemo tu rasa tak sedap pada dulu. Sedap ni lagi. Tak kira ke mana pun sedap ni. Ada tak sedap ni. Tak, Rasulullah jujur. Rasulullah jujur. Itu dah. Baik. Tu. Dan buta. Ada. Tak ada buta. Sebab tu Nabi Yaakob tu bukan buta. Tak, selaput mata. Tu selaput mata yang mengena pada mata Nabi Yaakob. Kenapa menangis-nangis dia kerana terindu kepada anak dia Yusuf alaihissalam. Tu sebab itulah bila Nabi Yusuf tu jadi menteri di Mesir tu, maka para adik-beradik dia tu mari ke Mesir. Nabi Yusuf tu kirim ke baju dia tu supaya ayah dia tu tabarruk, ambil barakah, ambil terberkat dengan baju Nabi Yusuf. Sapuh muka Allah kembali ke orang panggil kejelasan penglihatan mata. Hak sebelum tu ada selaput mata. Bukan buta dah. Maka para rasul tu mustahil buta. Tu. Kita harus buta. Al-a'radul basyariyah tuaddi ila naqsin, tak ada hal lah kita manusia biasa. Tapi rasul al-a'radul basyariyah tapi la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Itu ingat lama gitu dah. Dan sopok. Sopok ni penyakit gapo kulit. Penyakit macam tapung-tapung gitu lah. Para nabi tak ada gitu. Tak ada nabi penyakit sopok. Tapung-tapung polembu New Zealand gitu tak ada.
Lembu New Zealand kan. Hitam putih, tak ada. Kalau ada Rasul aku tu belia hati orang. Tengok ke dia, tengok ke lembu New Zealand, tengok ke dia tengok. Tak boleh terima ni apa. Tak. Tak ada. Rasul tak ada. Kulit putih, comel, bersih. Nah, segak. Pendek kata para rasul tu semua segak. Hak paling segak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segaknya Nabi Yusuf alaihi salam. Itu lagu tu. Tu pasal apa tak ada orang putus jari. Nabi Yusuf siapa putus jari? Allah Taala lindung kesegakan Nabi kita. Kalau tidak, liar agak orang tak boleh nak wakil je buat duk putus jari semua. Dan penyakit pecah belah. Penyakit pecah belah ni mana juzam, baras wal juzam. Itu kita duk berdoa semua tu kan. Penyakit pecah belah, penyakit kusta tu pecah belah, bukan pecah belah masyarakat ke apa dah. Memang Rasul nak pecah belah. Pecah belah ke apa? Masyarakat bersatu menyembah berhala. Rasulullah pecah. Apa? Supaya ja'a bit tauhid, bersatu kepada menyembah Allah. Itu. Pecah belah masyarakat Quraisy. Nah, sebab tu disogok Nabi dengan pakak, dengan teno, dengan duit, dengan pakak, dengan harta. Rasulullah kata, aku tidak buat kerja nak pakai kau ni. Kalau mu'il tak tari atas tangan kanan aku, boleh atas tangan kanan, aku tak akan lam atruk. Nah, aku tidak akan tinggal khija'an ni sehinggalah mari orang panggil janji Allah Taala. Tu. Tu. Bukan sebab tu Rasulullah buat ni sebab perintah Allah Taala. Tak boleh lah, tolonglah Abu Talib, nasihatlah kanak saudaramu tu Allah. Pecah belah habis masyarakat kita. Tu. Pecah belah habis. Ya kira pecah belah tu balik dia tu rasa pecah belah lah. Balik Rasulullah tak. Rasulullah ajak kepada tauhid, ittihad. Mana? Mengesahkan Allah. Itu bersatu mengesahkan Allah. Jadi penyakit pecah belah tu, pecah belah tu dak. Pecah belah sini kat mana? Kusta. Tu mana pecah belah. Penyakit juzam, penyakit baras, itu penyakit pecah belah, penyakit kusta. Habis itu kemudian kita akan sambung pula insya-Allah, dan bermula dalil yang menunjuklah ia dalil di atas mesti harus mesti terima sungguh, terima dak bersifat mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam dengan sifat manusia yang tiada mengurangkan qadar martabat mereka itu Rasul, dilihatkan dia ada pada mereka itu alaihi wassalatu wassalam. Kita tak lihat, lepas tu kita tahu di mana. Wallahu a'lam. Kita to be continue ni. Tu dalil dia kena lihat sifat tu ada di rasul-rasul. Lepas tu kita lihat bila rasul-rasul itu. Inilah orang panggil khabar mutawatir. Tu kita tak tengok Nabi depan mata bersifat gitu pun, tapi cerita hak siapa kita tu khabar mutawatir. Maka yufidul yakin. Jangan duk jawab kata hamba tak dengar zaman Nabi. Kalau lainlah hamba dah duk mai haji kau dengan Sayyidina Umar. Tak kena jawab lagu tu. Tu jawab tu kita nak mentahkir para sahabat. Tak boleh cakap gitu. Sahabat bukan kerja dia duk mai haji, mai duk teruk ke apa, tak boleh cakap gitu. Menguraikan martabat para sahabat. Tu lagu tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.